Apa itu cerita jenaka? Cerita jenaka Melayu merupakan salah satu cabang sastera rakyat yang mengandungi watak dan perwatakan lucu sehingga mencuit hati pendengarnya. Hampir keseluruhan cerita jenaka menggambarkan kebodohan watak utama, sifat bodoh akibat daripada sesuatu tafsiran yang salah menyebabkan watak jenaka itu melakukan aksi-aksi yang menimbulkan kelucuan. Selain watak bodoh, terdapat juga watak pintar dan watak yang selalu mengalami nasib malang. Jenis-jenis cerita jenaka. Cerita jenaka tempatan. Cerita yang lebih berpandukan soal-soal berkaitan isu tempatan dari segi watak, latar persoalan dan sebagainya. Contohnya, Pak Pandir, Lebay Malang, Pak Kaduk, Pak Belalang dan Si Luncai. Ciri-ciri cerita jenaka. Yang pertama, dari segi watak dan perwatakan. Nama watak melambangkan sifat-sifat watak berkenaan. Contohnya, watak Pak Pandir, Lebay Malang, Pak Belalang, Pak Kaduk dan Si Luncai. Kelucuan cerita jenaka dilahirkan daripada sifat dan tindakan yang dilakukan oleh watak itu sendiri. Sifat watak lucu dalam cerita jenaka Melayu dibahagikan kepada 3 golongan, iaitu watak bodoh sial boleh didapati dalam cerita Lebay Malang dan Pak Kaduk, watak pintar bodoh cerita Pak Pandir, watak pintar cerita Pak Belalang dan Si Luncai. Seterusnya dari segi latar. Latar dalam cerita jenaka berlaku di alam nyata, dalam kalangan masyarakat manusia biasa, suasana masyarakat tani atau nelayan dan tidak bercampur dengan alam fantasi. Plot cerita. Plot cerita jenaka bersifat sederhana, mudah, lurus, kronologi dan tidak berpelit-pelit. Peristiwa lebih tertumpu kepada watak utama sahaja. Dalam satu-satu cerita jenaka, terdapat episod-episod kecil yang berasingan tetapi dapat berdiri sendiri sebagai sebuah cerita. Jalinan plotnya dimasukkan unsur-unsur ketegangan, konflik, klimaks, serta penyelesaian cerita dengan happy ending atau tragic ending. Contoh cerita jenaka dan mesejnya. Cerita jenaka Lebay Malang. Pada masa dahulu di sebuah desa tinggal seorang lelaki yang dipanggil Pak Lebay. Rumah Pak Lebay terletak di tepi sebatang sungai. Pada suatu hari datanglah seorang lelaki ke rumah Pak Lebay. Tujuan lelaki itu ialah untuk menjemput Pak Lebay ke rumahnya untuk majlis kenduri. Rumah lelaki itu terletak di sebuah kampung di hulu sungai itu. Maka berjanjilah Pak Lebay untuk hadir ke majlis tersebut. Tidak berapa lama kemudian datang pula seorang lelaki lain ke rumah Pak Lebay. Rupa-rupanya lelaki itu juga ingin menjemput Pak Lebay menghadiri kenduri di rumahnya. Rumah lelaki itu pula terletak di hilir sungai. Selepas kedua-dua lelaki itu berlalu, maka Pak Lebay pun memasang strategi bagaimana membolehkannya hadir di kedua-dua majlis tersebut. Kedua-dua majlis akan diadakan serentak. Pak Lebay akan menggunakan perahu untuk pergi ke kedua-dua majlis. Pak Lebay merancang untuk pergi ke kampung di hulu terlebih dahulu. Selepas makan di situ, Pak Lebay akan segera berdayung ke kampung hilir pula. Pergerakan menghilir akan mempercepatkan perjalanan Pak Lebay. Keesokan harinya, Pak Lebay memberitahu isterinya hajat untuk ke rumah kenduri. Pak Lebay turut berpesan agar tidak menyimpan makanan untuknya kerana dia pasti sudah kenyang setelah hadir di 2 kenduri. Pak Lebay sudah terlewat. Namun, Pak Lebay bertekad untuk hadir di kedua-dua majlis. Dia melihat arus sungai dan berfikir sejenak. Jika dia terus ke kampung hilir, dia akan sampai tepat pada waktunya. Namun, sudah pasti dia tidak akan sempat ke kampung hulu. Sebaliknya, jika dia ke kampung hulu, dia akan terlewat sedikit kerana terpaksa berdayung menongkar arus. Namun, dia mendapat kelebihan berdayung ke kampung hilir kerana perjalanan menghilir akan lebih lancar. Maka Pak Lebay mengambil keputusan untuk ke kampung hulu terlebih dahulu. Ini memberi peluang kepadanya untuk hadir di kedua-dua majlis biarpun terlewat sedikit.
Ketika Pak Lebay tiba di Kampung Hulu, majlis telah hampir selesai. Meskipun begitu, semua makanan telah habis. Pak Lebay rasa kecewa, namun segera bergegas ke Kampung Hilir pula. Namun sesampainya di sungai, arah aliran telah berubah. Fenomena pasang surut laut menyebabkan perjalanannya kali ini juga terpaksa melawan arus. Dengan bersusah payah, Pak Lebay berdayung ke Kampung Hilir. Sekali lagi Pak Lebay bernasib malang kerana majlis telah pun selesai. Tuan rumah meminta maaf kerana semua makanan telah habis. Dengan perut yang lapar, Pak Lebay berkayu pulang ke rumah. Dia berharap dapat makan di rumah. Malang sungguh apabila isterinya telah membuang semua makanan, kerana itulah pesan Pak Lebay sebelum keluar tadi. Beginilah nasib lebay yang malang. Amanat yang hendak disampaikan melalui cerita jenaka lebay malang ini adalah kita hendaklah menepati masa apabila berjanji. Kita janganlah bersikap tamak kerana akan merugikan diri sendiri. Kita perlulah bersabar dengan segala ujian yang dihadapi.